Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Nurhayati Aumanab selaku pensyarah bagi jurusan pengenalan pengurusan komuniti, kami daripada kumpulan 9 iaitu terdiri saya Muhammad Azim, saudara Muhammad Syafiq, saudari Siti Zakia dan saudari Fabitra. Ingin membentangkan tentang isu infrastruktur, pembangunan dan pengurusan komuniti luar bandar sebagai tema. Maka tajuk yang kami pilih adalah impak infrastruktur pembangunan dan pengurusan komuniti luar bandar. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan kita boleh lihat daripada sudut pembangunan komuniti. Mengapa pembangunan komuniti? Adalah ia satu proses atau tahap pembangunan masyarakat di mana usaha manusia dalam kalangan masyarakat digabungkan bersama-sama dengan pihak berkepentingan ataupun pihak luar seperti badan kerajaan ataupun bukan kerajaan bagi meningkatkan taraf sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat luar bandar. Kedua, mengapa pembangunan infrastruktur ini kita boleh lihat kepada peranan kerajaan. Kerana kerajaan telah mewujudkan satu rangka rancangan untuk memperlihatkan kemajuan di masyarakat di kawasan luar bandar seperti rancangan jangka panjang pertama 1971 hingga 1990. Juga dasar komuniti luar bandar seperti dasar ekonomi baru, dasar perindustrian negara dan dasar pertanian negara. Dari segi peranan dasar itu, mengapa dasar juga memberi pengaranan pada infrastruktur ini? Kerana ia ingin mewujudkan rangkaian untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur kepada masyarakat luar bandar supaya dapat meningkatkan pendapatan dan ekuiti komuniti tersebut. Keempat, pembangunan infrastruktur di suatu kawasan luar bandar ini adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bukan sahaja terhadap peningkatan dari segi pendapatan, pekerjaan dan peningkatan tahap pendidikan, malah juga turut menunjukkan berlakunya mobiliti sosial dalam komuniti luar bandar. Objektif yang kami kaji adalah untuk menguraikan kepentingan infrastruktur pembangunan terhadap sektor ekonomi komuniti luar bandar. Kedua, untuk mengatasi impak positif dengan negatif infrastruktur pembangunan ke atas komuniti luar bandar itu. Bagi kita melihat apakah kepentingan infrastruktur ini. Yang pertama, kita boleh lihat kepada untuk membasmi kemiskinan. Yang kedua adalah untuk memajukan komuniti tersebut dengan meningkatkan jaringan sosial yang lebih efisien. Bagi impak pula, kita boleh lihat kepada dua jenis, iaitu impak positif. Dahulu, impak positif adalah untuk melaksanakan transformasi di kawasan luar bandar itu daripada tradisional kepada baru. Ini dapat melihatkan kemudahan tempat tinggal ini akan semakin menarik. Kedua adalah menaikkan imej dan taraf komuniti ataupun seperti mana kampung telah menjadi naik imej dan boleh meningkatkan ekonomi mereka. Ketiga adalah peluang pekerjaan bagi komuniti luar bandar akan dapat meningkat. Ini dapat mengurangkan kadar pengangguran yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar dan tidak menjadikan penduduk di kawasan luar bandar pergi ke luar bandar untuk mencari pekerjaan. Kerana inilah mampunya kesan yang baik kepada infrastruktur pembangunan di terhadap kualiti luar bandar, komuniti luar bandar. Bagi kita lihat pada impak negatif pula. Impak negatif yang pertama adalah kemurusan aktiviti pertanian.
kerana penduduk sudah merubah mindset mereka daripada aktiviti sara hidup kepada pekerjaan tetap. Kerana di kawasan tersebut telah menjadi pekerjaan tetap yang seperti mana industri telah meningkat, maka gaji yang tetap itu telah menjadi satu tujuan pada hidup mereka daripada mereka ingin cari sara hidup yang tidak tentu, iaitu aktiviti pertanian mereka. Ini juga mereka tidak mahu mewarisi aktiviti tersebut dan akhirnya tanah mereka itu akan dijual kepada industri. Yang kedua adalah kualiti alam sekitar. Kerana memang sebenar-benarnya jika pembangunan berlaku, maka kualiti alam sekitar akan terjebak. Seperti mana kerosakan alam sekitar berlaku akibat penebangan pokok dan pencemaran air disebabkan pembuangan sisa toksik kilang. Ketiga adalah dari segi keselamatan. Keselamatan dari segi adalah pelakuan jenayah terhadap kawasan tersebut dan juga ancaman binatang liar yang menjadi tumpuan komuniti luar bandar seperti monyet dan gajah yang telah merosakkan kehidupan mereka. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan ini adalah bertujuan untuk menarik lebih ramai golongan generasi muda dalam membangunkan kawasan luar bandar. Disebabkan oleh ramai penduduk di luar bandar yang telah berhijrah ke bandar, maka telah disediakan kemudahan pendidikan dalam kawasan luar bandar tersebut. Selain itu, pemikiran generasi muda di luar bandar jugalah harus diubah kerana dalam sebuah pemikiran yang masih kekal sehingga kini di mana jika mahu mengubah kehidupan, maka berpindahlah ke bandar kerana peluang pekerjaan masih lagi berpusat di bandar. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah membangunkan kawasan luar bandar agar menjadi lebih baik seperti penyediaan kemudahan jaringan internet dan penumbuhan kilang-kilang supaya tidak berlakunya migrasi penduduk luar bandar ke bandar. Ekoran daripada itu juga, pembangunan infrastruktur yang dijalankan haruslah secara mampan agar tidak menjejaskan alam sekitar sekeliling. Kesimpulannya, kerajaan haruslah berganding bahu dan bekerjasama bagi memastikan pembangunan infrastruktur di bandar dan di luar bandar tidak berlaku jurang perbezaan yang amat begitu ketara. Seterusnya, pembangunan infrastruktur di luar bandar juga haruslah diberikan keutamaan kerana ianya berpotensi sebagai tempat berkembangnya sumber bahan mentah. Oleh itu, dengan mengembangkan ekonomi di luar bandar, maka ianya juga dapat mengelakkan kesesakan dan limpahan penduduk yang berlaku di kawasan bandar. Akhir sekali, komuniti luar bandar juga haruslah berfikir di luar kotak dan menerima setiap perubahan yang dilakukan oleh kerajaan bagi mencapai pembangunan yang mampan. Sekian, terima kasih.